Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka. Okey, hari ini kita akan bincangkan tentang buku teks muka surat 50 tentang lampu isyarat contoh 2.2. Okey, yang ni dia kata tindakan yang berulang-ulang dalam sistem lampu isyarat di persimpangan jalan. Okey. Jadi apa yang berulang? Dia macam ni, Mula dia akan paparkan hijau, selepas hijau dia akan paparkan kuning, selepas kuning dia akan paparkan merah dan selepas merah dia akan patah balik kepada hijau. Okey. Jadi dia sepatutnya ada 3 sahaja. Dia ni pergi ke kuning, pergi ke merah, merah ni dia patah balik ke hijau. Okey, yang ni kita panggil sebagai tindakan berulang, tindakan yang berulang-ulang. Okey, jadi kita tengok menulis sudokod. Menulis sudokod. Okey, sebenarnya untuk menulis sudokod ni dia ada banyak cara. Dia ada banyak cara. Yang ni salah satu cara ditunjukkan dalam buku teks. Dan cikgu lebih suka menulis sudokod macam ni. Okey, cikgu tunjukkan. Mula kita baca dulu sudokod dalam buku teks. Dia kata mula papar hijau. Jika paparan melebihi 60 saat, jika ya, dia akan papar kuning. Jika tidak, dia akan papar hijau. Okey, sampailah diulang balik. Diulang balik papar hijau ni sampailah dia melebihi 60 saat. Dia akan ada countdown lah. Dia akan ada countdown nanti. Okey, kemudian dia akan, jika ya, dia akan papar kuning. Okey. Kemudian dia akan papar kuning dia tengok adakah melebihi 10 saat. Kalau ya, dia akan papar merah. Okey, kalau tak dia akan ulang balik yang atas. Okey, kemudian dia tengok adakah paparan melebihi 40 saat. Jika ya periksa lampu. Periksa lampu ni sepatutnya papar hijau lah ni. Sepatutnya sini papar hijau. Tapi yang ni dia kata kalau dia paparan melebihi 50 saat, mungkin lampu tu rosak ke apa. Contohnya lah. Okey, yang ni contoh sudokod. Jadi yang ni dia sudokod yang menggambarkan kehidupan sebenar. Jadi kalau kita nak buat coding agak susah sebab dia melambangkan kehidupan sebenar. Jadi kita skip dulu yang ni. Okey, cuba kita tengok yang seterusnya. Yang ni dia punya catat adik. Okey. Kita tengok contoh apa? Contoh yang dia bagi tu yang boleh melibatkan coding. Contohnya dekat yang ni. Pada muka surat PDF muka surat 62. Okey, dia kata struktur ulangan for. Struktur kawalan ulangan for melakukan ulangan bagi satu bilangan untuk bilangan kali tertentu yang dikawal oleh satu nombor yang disebut pembilang. Okey, yang ni sebenarnya kurang tepat. Sebenarnya yang menggunakan pembilang ni, kita gunakan struktur ulangan while dalam Python. Dalam Python, kalau nak gunakan counter, kita akan gunakan while loop. Kita akan guna while loop. Dia struktur kawalan ulangan ni ada macam-macam variasi struktur kawalan ulangan. Okey. Antaranya kita ada for loop. Yang kedua kita ada while loop. Yang ni yang dalam Python lah. Selain daripada for loop, while loop ni, kita juga boleh ada nested for loop. Dan kita boleh ada nested while loop. Okey. Dan ni antara contoh variasi yang ada dalam Python. Kalau awak belajar Java, nanti masa tingkatan 4, awak akan jumpa do while loop. Kalau awak belajar Java, masa tingkatan 4. Okey. Dan kalau awak belajar, contohnya tingkatan 1, awak ada belajar Scratch. Okey, dalam Scratch dia ada repeat until loop. Dalam Scratch.
Okey. Dan ada banyak variasi loop yang ada selain daripada yang saya sebut yang ni. Ada banyak lagi variasi yang lain. Tapi untuk Python kita biasanya guna 4 ni. Kita guna for loop, while loop, nested for loop dengan nested while loop. Yang tu yang dalam Python. Okey, yang ni kita guna dalam Java, yang ni kita atas ni repeat until kita guna dalam Scratch, Okey, dan setiap variasi ni dia berbeza. Setiap variasi ni dia ada sedikit beza. Tapi secara konsepnya dia lebih kurang samalah, tapi ada sedikit beza. Okey, tapi kita akan tumpukan perhatian pada for loop dengan while loop. Okey, kemudian dalam Python, kalau kita nak gunakan pembilang, kita kena guna while loop. Okey, kita kena guna ulangan while. Dia panggil ulangan while, bukannya dia panggil slow. Terkawalan ulangan while, dia panggil ulangan while. Okey, while loop. Okey, kalau kita nak guna pembilang. Okey, jadi contoh rangka umum untuk while loop macam ni. Contoh rangka umum untuk while loop. Rangka umum ulangan while. Bukan struktur kawalan for. Dia salah ni buku ni. So, rangka umum ulangan while. Jadi kita isytihar pembilang tak perlu. Dalam Python kita tak payah isytihar pembilang. Okey, yang kedua kita terus uji syarat. Jika benar, dia akan laksanakan penyataan tu. Lepas tu dia akan kemaskini pembilang. Dia akan kemaskini pembilang. Jika tak, dia akan keluar dari ulangan while. Yang ni ulangan while sebenarnya. Dia akan keluar dari ulangan while. Kemudian dia akan ulang langkah 2 sehingga syarat menjadi tidak benar. Okey, yang tu kita panggil rangka umum. Dalam Python tak ada isytihar pembilang. Awak kena ingat, dalam Python kita tak buat variable declaration. Tapi dalam programming lain, contohnya Java, kita buat variable declaration. Okey, satu lagi, dalam Java, tingkatan 4 nanti, awak boleh gunakan for untuk pembilang. Untuk pembilang boleh gunakan for. Tapi yang tu awak belajar masa tingkatan 4. Bukan masa tingkatan 2 dengan 3. Masa tingkatan 2 dengan 3, kalau nak guna pembilang, awak kena guna while. Okey. Cuba tengok seterusnya. Rajah 2.12 menunjukkan sudut kod dan catat alih bagi ulangan while. Bagi ulangan while yang akan berulang selagi pembilang kurang daripada 10. Okey, jadi kenapa dia akan berulang sebanyak 10 kali? Dia akan ulang sebanyak 10 kali sebab awak setkan pembilang kepada 0. Jadi bila counting bermula dengan 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampailah kurang daripada 10. Kurang daripada 10 ialah 0 hingga 9. Okey. Awak bermula dengan 0, 1, 2 dan seterusnya sampailah 9. Kurang daripada 10. Cuba tengok sini. Dia kata kurang daripada 10 maknanya 0 hingga 9. Okey, jadi sebab kita mengira start dengan 0, semua sekali ada 10 nombor. Ada 10 nombor. Kalau kita bilang start dengan 1, contohnya kita buat 1, 2, sampailah 10. Yang ni kita ada 10 nombor. Sebab apa yang ni kita ada 10 nombor? Sebab kita bermula dengan 1. Bila awak bermula dengan 1, awak akan kira sampai 10. Dia akan ada 10 nombor. Tapi kalau awak bermula dengan 0, awak akan berhenti sebelum 10, iaitu 9. Sebab awak bermula dengan 0. Okey. Jadi bergantung kepada nilai awal bagi pembilang. Yang ni kita panggil sebagai nilai awal. Memberi nilai awal. Kita panggil memberi nilai awal bagi pembilang. Okey, dalam English memberi nilai awal ni kita istilah dia adalah initialize. Initialize ni dalam English. Initialize counter, initialize counter. Ataupun dalam bahasa Melayu kita sebut memberi nilai awal kepada
pembilang. Okey. Jadi mula dia akan set pembilang kepada 0. Lepas tu dia akan check syarat. Adakah pembilang kurang daripada 10? Jika ya, dia akan laksanakan penyataan. Contohnya, penyataan yang dilaksanakan contohnya print. Contohnya dia paparkan pembilang. Itu contohnya lah. Apa-apa penyataan, tak semestinya paparkan pembilang. Mungkin dia paparkan hello ke, ataupun dia buat something, apa-apalah. Okay. Dan kemudian dia akan tambah pembilang kepada 1. Lepas dia tambah pembilang kepada 1, dia akan naik atas mula. Dia akan naik atas mula. Okey, yang ni merupakan carta alih bagi ulangan y lah, bagi ulangan y, bukan ulangan for ya. Yang ni carta alih untuk ulangan y. Okey, jadi kalau kita nak buat dia punya pseudocode ataupun carta alih, mari saya buatkan untuk awak. Jadi kita buka Word. Okey, kita mulakan dengan pseudocode dulu sebab pseudocode lebih mudah. Dan untuk menulis pseudocode dia ada banyak cara. Salah satu cara ni dia tunjukkan dalam buku teks. Salah satu cara ni dia tunjukkan dalam buku teks. Awak boleh gunakan cara ni ataupun awak boleh gunakan cara cikgu. Sebab cara menulis pseudocode dan juga cara melukis carta alih, dia tak ada cara-cara yang tertentu ataupun cara-cara yang khas yang mesti awak kena follow. Dia tak ada rule, dia tak ada peraturan-peraturan tertentu yang wajib awak ikut. Dia ada banyak style dan awak boleh pilih mana-mana style penulisan ataupun gaya penulisan yang sesuai dengan jiwa awak. Okey, ni contoh kalau cikgu suka buat macam ni. Cikgu buat mula. Jadi cikgu suka gunakan huruf besar untuk keyword. Jadi kita ada mula, kita ada tamat. Keyword kita buat huruf besar. Okey, langkah nombor 2, apa yang kita buat? Kita setkan pembilang kepada 0. Jadi awak boleh buat macam ni. Awak boleh buat setkan pembilang kepada 0. Boleh buat macam ni. Okey. Dalam buku teks dia buat macam ni. Setkan pembilang kepada 0. Tapi kalau cikgu lebih suka guna simbol matematik. Sebab dalam pseudocode biasanya kita tukar algoritma. Algoritma biasa kita buat dalam ayat dalam bahasa, dalam bahasa algoritma. Jadi kalau kita tengok dekat sini, dia masih seakan-akan algoritma, sebab dia menggunakan bahasa. Jadi kalau kita nak tulis pseudocode, kita tukar ayat-ayat dalam bentuk bahasa tu ke dalam ayat-ayat dalam bentuk ayat-ayat matematik. Okey, ayat-ayat matematik ni dia banyak gunakan simbol-simbol. Jadi kita setkan pembilang kepada 0. Lepas tu kita pergi dekat syarat. Okey, syarat dia while pembilang kurang daripada 10. Okey. Dan kalau awak tengok dekat sini dia indent ke kanan. Tapi cikgu lebih suka guna numbering. Jadi cikgu guna numbering kat sini 3.1. Okey, sekejap ya. Cikgu. Okey. Macam ni. Kita buat numbering 3.1. Apa yang dia buat? Dia akan laksanakan penyataan. Okey. Contoh penyataan kita terus letak kat situ. Contohnya dia paparkan pembilang. Contohnya kita paparkan pembilang. Okey. Selepas dia laksanakan penyataan, apa yang dia buat? Dia akan menambah nilai pembilang, dia akan tambah 1. Jadi dekat sini dia akan buat kira pembilang set kepada pembilang tambah 1. Okey, kita buat macam ni. Okey, dan satu lagi yang buku teks tak letak, dia tak letak tamat loop. Jadi seelok-eloknya, yang ni sebab cikgu lebih suka tulis macam ni. Seelok-eloknya, selepas kita buat while tu, kita buat satu lagi, kita buat tamat loop.
Okey, ataupun tamat while. Jadi kalau kita ada if else, contohnya kita ada if, kita buat if ada syarat, lepas tu kalau true dia akan laksanakan pernyataan 1. Else if, jika tidak dia akan laksanakan pernyataan 2. Kemudian kita buat jika tidak, jika tidak dia buat pernyataan 2, lepas tu kita buat tamat jika, kita buat jika tidak tamat jika. Begitu juga dengan while, seeloknya kita buat while. Okey, selepas kita buat while, kita buat tamat while. Okey. Jadi macam mana cara aliran data dia? Okey, untuk aliran data dia, dia akan buat langkah yang pertama dulu. Dia akan mula. Selepas dia mula, dia akan buat langkah yang kedua. Selepas dia buat langkah yang kedua, dia akan masuk langkah yang ketiga. Dan jika langkah yang ketiga dapat true, yang ini merupakan expression. Yang ini merupakan expression. Dan expression ialah something yang kita boleh evaluate dia menjadi another value. Okey, dalam kes ini, expression ini kita boleh evaluate dia menjadi boolean value. Boolean value ada 2, sama ada nilai true atau nilai false. Okey, selepas awak evaluate expression ini, kita panggil expression. Ataupun dalam bahasa Melayu kita panggil dia sebagai ungkapan. Yang ni yang dalam bahasa Melayu. Dalam matematik pun awak ada belajar tentang ungkapan. Jadi apa yang awak belajar dalam matematik itu banyak awak gunakan balik dalam coding sebenarnya. Dan kalau awak tengok coding ni lebih kurang macam matematik. Kalau awak nak score coding, matematik awak mesti dapat tinggi. Kalau tak, awak tak boleh buat coding. Okey, sebab coding ni dia banyak kaitan dengan matematik. Okey. Jadi expression ni, ungkapan ni kita boleh evaluate. Kita boleh evaluate dia menjadi nilai yang baru. Sebagai contoh dalam kes ini, dia boleh evaluate menjadi nilai boolean, sama ada nilai true atau nilai false. Okey, jadi sebut tentang value, cikgu nak recap apa yang kita belajar tentang value. Kita ada banyak data type. Awak belajar tentang data type. Okey. Jadi kita ada data type, contohnya data type integer. INT, data type INT. Jadi kita ada data type INT, lepas tu katakanlah saya nak buat expression menggunakan INT. Contohnya saya buat 2 tambah 5. Okey, expression 2 tambah 5 ni kita boleh evaluate dia menjadi 7. Okey, jadi kita evaluate dia menjadi hasil. Hasil ni selepas 2 tambah 5 dia akan jadi 7. Okey. Kalau data type contohnya float. Okey. Yang ni hasil ataupun value yang kita evaluate dia. Hasil atau value yang kita dapat. Contoh float kita ambil 2.5 tambah 3. Okey, expression dia 2.5 tambah 3, kita akan dapat 5.5. Value dia, ni contoh value untuk float 5.5. Dan satu lagi yang jarang awak guna, okey, iaitu boolean. Kita panggil BOOL. BOOL ni kita sebut dia boolean. Okey, boolean ni contohnya kita buat A kurang daripada B. Contoh expression dia. Jadi nilai boolean kita boleh evaluate dia menjadi nilai true atau nilai false. Nilai expression dia kita boleh evaluate dia menjadi true atau false. Yang ni boolean. Jadi bila awak letak syarat dekat if ataupun dekat while, kan awak buat if, lepas tu awak letak expression. Okey. Ataupun awak buat while loop, lepas tu awak letak expression kat sini. Ataupun awak buat elif contohnya. Elif, awak letak expression. Okey, expression 1, expression 2 contohnya. Jadi, bila awak buat if, atau elif, atau while, atau for, okey, expression yang awak letak selepas keyword
Yang ni kita panggil keyword. Banyak istilah dia. Harap-harapnya awak tak pening. Okey, dalam coding ni ada banyak istilah. Yang ni kita panggil sebagai keyword. Okey. Selepas keyword kita letak expression. Expression yang kita letak tu mesti kita boleh evaluate dia menjadi nilai boolean. Expression yang kita letak pada if, pada elif, pada for, pada while mesti boleh kita evaluate dia menjadi nilai boolean. Mesti kita boleh evaluate dia menjadi nilai boolean. Okey. Boleh faham kelas? Ada apa-apa soalan nak tanya sebelum cikgu teruskan yang lain? Macam mana? Nivesh, Cornelius, ada apa-apa soalan? Okey, tak ada soalan. Okey, jadi seterusnya kita pergi balik kepada yang ni. Dia akan buat mula, setkan pembilang kepada 0. Okey, yang ni expression ni dia akan return sama ada nilai true atau nilai false. Jika dia return nilai true, jika expression tersebut return nilai true, dia akan buat 31, dia akan buat 32. Selepas dia buat 31, selepas dia buat 32, dia akan pergi mana? Dia bukan pergi nombor 4. Dia akan patah balik ke nombor 3. Okey, cikgu ulang balik. Dia buat nombor 3. Kalau nombor 3 dia dapat nilai true, dia akan buat 31, dia akan buat 32. Selepas habis dia buat 32, dia akan naik atas semula. Dia akan naik atas semula pada nombor 3. Sampailah dia akan ulang-ulang dia akan ulang-ulang tak berhenti. Tak berhenti sampai bila? Sampai syarat dia bertukar menjadi false. Bila syarat dia bertukar menjadi false, dia akan keluar daripada loop. Dia keluar daripada nombor 3, dia akan terus pergi pada nombor 4. Dia keluar daripada nombor 3, dia akan pergi pada nombor 4. Dia akan tamat while, lepas tu dia akan tamat program. Yang nombor 4 ni tamat while, tamat loop. Yang kelima tu tamat program. Okey. Jadi kalau kita buat nak tahu apa yang berlaku, cara paling mudah untuk tahu apa yang berlaku, kita boleh gunakan semakan meja. Okey, cikgu akan ajar awak cara nak buat semakan meja. Semakan meja ni kita akan semak satu persatu, baris demi baris. Okey, dan kita akan cek sama ada Sudoku ini mempunyai ralat ataupun tidak. Kita boleh gunakan semakan meja. Jadi yang ni kita namakan sebagai pseudocode. Okey, yang ni kita namakan dia sebagai pseudocode. Okey. Kemudian untuk tahu apa yang berlaku dalam pseudocode, kita boleh gunakan semakan meja. Okey. Dan tolong beri perhatian yang lebih untuk semakan meja. Sebab semakan meja ni awak akan guna sampai tingkatan 3. Okey. Jadi untuk kita buat semakan meja, kita akan buat satu persatu. Okey, mula-mula kita pergi pada langkah yang pertama. Mula. Langkah yang pertama. Kemudian langkah yang kedua, kita setkan pembilang kepada 0. Jadi untuk semakan meja ni, okey. Sebelum tu, awak kena tahu langkah nombor 2 ni apa yang berlaku, dia masukkan value kosong ke dalam pembilang. Okey, dia masukkan value kosong ke dalam pembilang. Yang ni cara nak baca dia, kita baca setkan pembilang kepada 0. Setkan, cara nak baca dia. Setkan pembilang kepada kosong. Setkan pembilang kepada kosong.
Jadi apa yang berlaku sebenarnya, dia masukkan nilai kosong ke dalam pembilang. Yang ni kita panggil assign statement. Ni kita panggil dia assign statement. Apa yang dia buat, dia akan assign value ataupun literal ke dalam variable. Jadi assign statement, dia punya general syntax dia ialah macam ni. General syntax dia, kita ada variable, kemudian kita ada assign operator. Selepas kita ada assign operator, sebelah kanan dia ada literal. Ada literal. Jadi literal ni ialah something yang kita boleh evaluate dia menjadi another value. Dan value yang kita evaluate tadi, kita akan masukkan ke dalam variable di sebelah kiri. Okey. Jadi dalam kes ni, kosong adalah literal, pembilang adalah merupakan kita punya variable. Jadi cuba tengok dekat saya makan meja, kita belum lagi ada variable pembilang. Jadi apa yang kita kena buat? Kita bina satu kolom. Okey, kita bina satu kolom dan kita namakan kolom tu sebagai nama variable tersebut, iaitu pembilang. Okey, dan kita yang ni merupakan pembilang dan kita masukkan value ke dalam pembilang. Kita masukkan value dia ialah kosong. Okey, kita buat macam tu dalam saya makan meja. Kita bina satu kolom. Okey, namakan kolom tu sebagai pembilang. Kemudian kita masukkan value kosong ke dalam pembilang. Okey, kemudian kita pergi ke langkah 3. Okey, pada langkah 3, dia akan buat while pembilang less than 10. Jadi, dekat sini kita tambah satu lagi kolom. Okey, kita tambah satu lagi kolom. Okey, kita tulis dia punya tajuk dia. Pembilang kurang daripada 10. Lepas tu kita letak tanda soal. Kita letak tanda soal. Dan macam mana cara kita baca dia? Okey, cara kita baca dia, kita baca adakah pembilang kurang daripada 10? Jadi bila nak baca dia, yang ni, cara nak baca dia, kita tambah perkataan adakah. Okey, kita baca adakah pembilang kurang daripada 10? Okey. Kita ambil adakah, lepas tu kita letak dia punya expression. Expression dia pembilang kurang daripada 10. So bila kita baca, adakah pembilang kurang daripada 10? Jadi bila soalan berbentuk adakah ni, jawapan dia dua sahaja, sama ada ya atau tidak. Sama ada ya atau tidak. Jadi dekat sini, nilai pembilang adalah 0. Nilai pembilang adalah 0, so kita masukkan nilai pembilang 0. Jadi bila kita baca dia, kita baca adakah 0 kurang daripada 10? Nampak Pembilang value dia kita ambil daripada sini. Kita ambil daripada sini dan kita gantikan value dia. Kosong. Jadi bila kita baca adakah kosong kurang daripada 10? Dan adakah kosong kurang daripada 10, kita boleh evaluate dia menjadi true. Okey, kita evaluate dia menjadi true. Okey, bila nombor 3 dapat true, apa yang kita buat bila nombor 3 dapat true? Bila nombor 3 dapat true, dia akan buat 31, dia akan buat 32. Kalau dia dapat true, dia akan buat 31, dia buat 32. Okey, kita buat 31 dulu. Let's say, katakanlah dia akan paparkan pembilang. So, paparkan pembilang ni, dia akan keluarkan output. Dia akan keluarkan output. Jadi, kita tambah satu lagi kolom. Kita namakan kolom tersebut sebagai output. Okey, kita namakan kolom tersebut sebagai output. Okey, lepas tu apa kita buat? Kita paparkan pembilang. So, bila kita paparkan variable, dia bukannya paparkan pembilang macam ni. Yang ni banyak pelajar yang salah faham. Bila kita paparkan pembilang, sebenarnya dia bukan paparkan pembilang. Bila kita paparkan variable, dia bukan display variable. Dia akan display
value yang disimpan dalam variable tersebut. Itu apa yang berlaku. Bila kita paparkan variable, kita sebenarnya apa? Kita sebenarnya paparkan value. Kita sebenarnya paparkan value yang disimpan dalam variable tersebut. Dalam kes ni, pembilang dia simpan value kosong. Jadi bila dia simpan value kosong, bila kita paparkan pembilang, dia akan paparkan kosong. Okey, boleh faham Okey, yang tu yang 3.1. 3.1 dia akan paparkan pembilang. Okey, kalau kita nak tengok contohnya, saya tunjuk pada awak. Okey, saya buka IDLE, saya terus pada awak. Okey, katakanlah saya set dulu pembilang set kepada 0. Okey. Kemudian bila saya paparkan pembilang, contohnya saya print pembilang, dia tak paparkan pembilang sebenarnya. Dia akan paparkan value yang disimpan dalam pembilang. Dalam kes ni, dia akan paparkan kosong. Nampak ni saya tunjukkan dalam coding. Bila kita print variable, dia bukannya paparkan variable. Dia akan paparkan value yang disimpan dalam variable tersebut. Nampak Jadi, katakanlah saya buat satu lagi, saya buat pembilang. Saya buat set kepada pembilang tambah 5. Jadi, bila saya print pembilang, dia akan paparkan value yang disimpan iaitu 5. Lepas tu saya buat sekali lagi, contohnya pembilang set kepada pembilang darab 2. Bila saya print pembilang, dia akan paparkan 10. Okey, nampak tak kat sini? Jadi bila kita print variable, dia bukannya paparkan variable tersebut. Dia akan paparkan value yang disimpan dalam variable. Nampak Yang ni value, yang ni value, yang ni value. Dia akan paparkan value yang disimpan dalam variable. Okey. Jadi saya dah tunjuk pada awak dalam coding dan supaya awak nampak lebih faham Okey, jadi bila kita paparkan pembilang, dia bukan paparkan pembilang, dia akan paparkan nilai yang disimpan dalam pembilang. Okey. Dan sama juga dengan yang ni. Bila kita buat adakah pembilang kurang daripada 0? Adakah pembilang kurang daripada 10? Dia bukannya compare pembilang dengan 10. Dia compare value yang ada dalam pembilang. Dia akan compare value yang ada dalam pembilang dengan 10. Yang tu yang dia compare. Okey. Bila kita evaluate dia, dia akan compare value dalam variable pembilang dengan value 10. Lepas dia compare, dia akan bagi tahu sama ada benda tu true atau false. Okey. Jadi selepas kita buat 3.1, kita akan buat 3.2. Kira pembilang set kepada pembilang tambah 1. Okey, yang ni kita panggil yang nombor 2. Nombor 2 ni kita panggil dia sebagai assign statement. Okey. Dan 3.2 ni juga kita panggil dia sebagai assign statement juga. Okey, cumanya beza nombor 2 dengan nombor 3.2. Nombor 2 ialah kita initialize. Kita initialize maknanya kita beri nilai awal kepada variable. Yang 3.2 ni kita reassign. Kita reassign variable. Dan selain pada reassign, kita juga katakan benda saya gunakan keyword kira sebab dalam buku teks dia gunakan keyword kira. Saya suka gunakan keyword yang digunakan dalam buku teks tingkatan 3. Okey. Dalam buku teks tingkatan 3 dia gunakan keyword kira. Tak semestinya awak guna kira. Kalau nombor 3.2 ni awak nak tukar kepada setkan pun boleh. Contohnya awak buat setkan pembilang set kepada pembilang tambah 1 pun boleh juga, tak menjadi masalah. Jadi saya gunakan keyword kira sebab dia ada arithmetic operator. Tambah, tolak, darab, bahagi. Bila ada tambah, tolak, darab, bahagi, saya lebih suka guna keyword kira.
Okey. Jadi assign statement, kalau kita tengok dia punya general syntax dia, sebelah kiri adalah variable. Sebelah kanan dia adalah literal. Okey. Jadi kita tengok pembilang. Pembilang set kepada pembilang tambah 1. Okey. Jadi yang ni kita panggil dia sebagai literal. Okey. Yang ni kita panggil sebagai variable. Jadi nilai sebelah kanan kita akan masukkan ke dalam variable sebelah kiri. Jadi nilai sebelah kanan, apakah nilai yang kita nak masukkan? Okey, yang literal ni kita boleh evaluate dia menjadi, okey, pembilang nilainya 0. 0 tambah 1, awak boleh evaluate dia menjadi 1. Okey, kita boleh evaluate dia menjadi 1. Sebab pembilang nilainya 0. Okey, awak tambah dengan 1, nilainya akan jadi 1. Kemudian nilai 1 ni yang awak dapat ni, awak akan masukkan dalam variable pembilang. Boleh faham Pembilang is set to pembilang tambah 1, maknanya value sebelah kanan, expression sebelah kanan, jadi kita panggil expression expression ataupun literal, expression atau literal. Jadi expression sebelah kanan kita evaluate dia menjadi 1. Kemudian nilai 1 itu kita akan masukkan dalam variable sebelah kiri, iaitu variable pembilang. Okey. Jadi kita dapat 1. Jadi apa yang berlaku kat sini? Kita akan masukkan nilai 1 ke dalam pembilang. Jadi dekat sini pembilang akan dapat nilai 1. Bila kita masukkan nilai 1 ke dalam pembilang, apa yang berlaku? Nilai yang baru akan replace nilai yang lama. Kena ingat, nilai yang baru dia akan replace nilai yang lama. Okey, jadi 1 ni dia akan replace nilai kosong. 1 akan replace nilai kosong. Okey, selepas dia buat 3.2. Selepas dia buat 3.2, dia pergi ke mana? Dia tak pergi nombor 4. Dia tak pergi nombor 4. Dia akan naik semula ke atas. Dia belum tamat lagi. While loop ni, dia akan ulang selagi mana dia true. Selagi mana syarat dia dapat true, dia akan ulang. Jadi selepas 3.2, dia akan naik atas semula. Sampailah syarat dia dapat false. Okey, jadi dia naik atas balik, apa yang dia buat? Dia akan check, adakah pembilang kurang daripada 10? Jadi kat sini dia akan check adakah 1 kurang daripada 10. Jadi pembilang sekarang nilainya 1. So dia akan replace pembilang tu dengan nilai 1. Jadi adakah 1 kurang daripada 10, dia akan dapat true. Bila dia dapat true, dia akan buat 3.2. Dia akan buat 3.1. Dia akan buat 3.1, dia akan paparkan pembilang. So dekat sini dia akan paparkan 1. Okey, kemudian dia akan buat apa? Dia akan buat kira pembilang set kepada pembilang tambah 1. So kita boleh evaluate yang ni. Yang ni kita boleh evaluate dia menjadi pembilang set kepada 1 tambah 1. Okey. Sebab pembilang ni, yang ni nilainya yang terbaru adalah nilainya 1. Jadi 1 tambah 1 akan jadi 2. Jadi kita boleh evaluate dia menjadi pembilang set kepada 2. Jadi untuk 3.2 apa yang berlaku? Dia akan replace nilai 1 dengan nilai 2. Dia akan replace nilai 1 dengan nilai 2 pada pembilang tersebut. Okey. Selepas dia buat 3.2, dia akan naik atas semula. Dia akan akan pergi dekat nombor 3. Okey, dia pergi dekat nombor 3, apa yang dia buat? Dia akan check syarat. Adakah pembilang kurang daripada 10?
Jadi dekat sini dia akan check adakah 2 kurang daripada 10. Jadi sini dia akan dapat nilai true. Dia akan evaluate menjadi true. Bila dia dapat true, dia akan buat 31. Lepas tu dia akan buat 32. Okey, dia buat 31, dia akan paparkan pembilang, dia akan paparkan 2. Selepas tu dia akan buat kira pembilang set kepada pembilang tambah 1. Okey, yang ni dia akan evaluate menjadi pembilang set kepada pembilang tambah 1. So pembilang nilainya ialah 2 tambah 1. Dan 2 tambah 1 kita boleh evaluate menjadi 2 tambah 1 kita boleh evaluate dia menjadi 3. So apa yang berlaku sebenarnya, dia akan setkan pembilang kepada 3. Jadi dekat sini apa yang berlaku, dia akan replace nilai 2 dengan nilai 3. Okey. Selepas tu dia akan pergi ke mana? Selepas dia buat 3, 2, dia akan patah balik naik atas. Dia akan patah balik naik atas. Okey, dia patah balik naik atas, apa yang berlaku, dia akan check adakah pembilang kurang daripada 10. So dekat sini dia check adakah 3 kurang daripada 10. Sini dia akan dapat true. Bila nombor 3 dapat true, dia akan buat 31. So dia akan paparkan pembilang. Akan paparkan 3. Lepas tu dia buat 32. 32 ni dia akan tambah nilai 1 ke dalam pembilang. Jadi apa yang berlaku dekat 32? Apa yang berlaku adalah dia akan replace nilai 3 dengan nilai 4. Itu apa yang berlaku. Dia akan replace nilai 3 dengan nilai 4. Selepas tu dia akan naik atas mula. Dia naik atas mula, dia akan check adakah pembilang kurang daripada 10. Jadi dia akan check adakah 4 kurang daripada 10. Jadi sini dia akan evaluate menjadi true. Lepas tu dia akan buat 31, paparkan pembilang. Jadi dia akan paparkan 4. Kemudian dia akan buat 32, kira pembilang set kepada pembilang tambah 1. Maknanya dekat sini dia akan replace nilai 4 dengan nilai 5. Okey, selepas dia replace 4 dengan 5, dia akan naik atas mula. Dia akan buat nombor 3. Okey, jadi dia akan pergi nombor 3, dia akan check adakah 5 kurang daripada 10. Sini dia akan dapat true. Lepas tu dia akan buat 31. 31 dia akan paparkan pembilang, so output akan dapat 5. Lepas tu dia buat 32, dia akan replace nilai 5 dengan nilai 6. Selepas dia buat 32, dia akan pergi pada nombor 3 balik. Dia akan naik atas balik. So dia akan check adakah 6 kurang daripada 10. Jadi sini dia akan dapat nilai true. Okey, bila dia dapat nilai true, dia akan masuk dalam badan loop. Dia akan pergi kepada 31, dia akan paparkan pembilang. So output akan paparkan 6. Kemudian dia akan buat 32, dia akan buat pembilang set kepada pembilang tambah 1. Jadi 6 dia akan replace dengan nilai 7. Okey, kemudian dia akan naik atas mula. Dia naik atas mula, dia akan check adakah pembilang kurang daripada 10. Adakah 7 kurang daripada 10. Sini dia akan dapat true. Bila nombor 3 dapat true, dia akan buat 31, 32. Okey, 31 dia akan paparkan pembilang, so dia akan paparkan 7. Kemudian nombor 32 dia akan kira pembilang set kepada pembilang tambah 1. Jadi dia akan replace 7 dengan 8. Okey, selepas tu dia akan naik atas mula. Dia akan ulang. Selagi mana syarat dia dapat true. Dia naik atas mula, dia akan check adakah pembilang kurang daripada 10. So dia akan check adakah 8 kurang daripada 10. Jadi dekat sini dia akan dapat true. Okey, kemudian dia akan buat 32. Bila dia dapat true, dia akan buat 31, 32. So dia akan buat 31 dulu. Dia akan paparkan pembilang. So dia akan paparkan 8.
Lepas tu dia buat 3, 2. Dia akan buat kira pembilang set kepada pembilang tambah 1. Jadi pembilang tu dia akan replace dengan nilai 9. Okey. Selepas tu dia buat apa? Lepas tu dia akan naik atas muda. Dia naik atas muda, dia akan cek adakah pembilang kurang daripada 10. Jadi sini dia akan dapat nilai true. Okey, bila sini dapat nilai true, dia akan buat 31. 31 dia akan paparkan pembilang, so dia akan paparkan 9. Kemudian dia akan buat 32. 32 dia akan set pembilang kepada pembilang tambah 1. Jadi 9 ni dia akan replace dengan nilai 10. Okey, selepas dia replace dengan nilai 10, dia akan naik atas mula. Okey, dia naik atas mula. Selepas dia buat yang ni, 32 ni, dia akan naik atas mula. Okey, dia naik atas balik, dia akan cek adakah pembilang kurang daripada 10. Dekat sini dia akan cek adakah 10 kurang daripada 10. Jadi dekat sini dia akan dapat nilai false. Bila nombor 3 dapat false, dia akan pergi ke nombor 4. Dia tak buat 31, 32. 31 dengan 32, dia hanya akan buat kalau syarat dia dapat true. Sekarang ni syarat dia dapat false, dia akan terus pergi nombor 4. Dia pergi nombor 4, dia akan tamat while, lepas tu dia akan tamat program. Jadi output yang akan dipaparkan adalah 0 hingga 9. Okey, jadi dia akan masuk dalam badan loop ni, dia akan masuk sebanyak 10 kali. 10 kali dia akan masuk dalam badan loop. Okey, sebab pembilang start dengan 0 hingga pembilang start dengan sampailah 9. Dia akan masuk dalam badan loop bila mana pembilang kurang daripada 10. Okey, bila nilai pembilang sama dengan 10, dia tak masuk dalam loop. Okey, bila nilai pembilang sama dengan 10, dia tak masuk dalam badan loop, dia tak masuk. Sebab apa dia tak masuk? Sebab syarat dah dapat false. Bila syarat dia dapat false, dia tak masuk dekat dalam badan loop. Jadi badan loop ni dia hanya masuk sebanyak 10 kali. Jadi istilah dia kita panggil 10 iteration. 10 lelaran. Dalam buku teks tu dia sebut sebagai 10 lelaran. Okey, maknanya dia ulang-ulang-ulang sebanyak 10 kali. Okey, dalam English kita panggil iteration, 10 iteration. Okey, ada apa-apa soalan nak tanya setakat ni? Okey. Jadi awak dah okey. Selepas awak buat semakan meja, awak akan hanya tahu apa yang berlaku bila mana awak buat semakan meja. Jadi semakan meja ni penting untuk kita tahu apa yang berlaku dalam kita punya pseudocode. Okey, dengan cara kita tengok arahan yang ada pada pseudocode baris demi baris. Jadi kalau ada error ke apa ke, kita dapat trace terus dekat situ. Okey. Jadi kita akan rehat 5 minit sekejap. Nanti kita akan sambung balik pada pukul 9. Jadi kita rehat sekejap. Kita akan sambung. Dan selepas awak belajar tentang pseudocode dan awak dah belajar tentang semakan meja, sekarang macam mana caranya kita nak buat carta alih? Macam mana caranya kita nak buat carta alih? Okey, untuk buat carta alih, kita boleh buka draw.io. Yang ni awak boleh buka sama-sama lah dengan cikgu. Buka browser. Okey, lepas tu awak type draw.io. Okey, jadi kita akan create new diagram.
Okey, dan kita boleh pilih contohnya while loop. File name tu kita boleh teruskan contohnya while loop. Lepas tu kita pilih blend diagram. Create. Okey, jadi dia punya diagram, kita tengok pada carta pseudocode dia. Tengok pseudocode dia, kita buat mula. Jadi kalau awak tengok, cikgu lebih suka kalau keyword cikgu gunakan semua huruf besar. Untuk membezakan antara keyword dengan variable. Yang ni keyword, yang ni variable. Pembilang ni merupakan variable. Okey. Jadi cikgu bezakan antara keyword dengan variable dengan huruf besar, huruf kecil. Huruf kecil itu untuk variable, huruf besar tu untuk keyword. Cikgu bezakan macam tu. Jadi bila kita buat macam tu, lebih senang kita nak baca kita punya pseudocode. Jadi cikgu buka. Okey, dekat sini. Jadi kita buka, kita buat terminal, kita buat mula. Okey, mula. Okey, selepas mula kita tengok langkah yang kedua. Kita setkan pembilang kepada 0. Okey, jadi kita, yang ni merupakan assign operate, assign statement. Nombor 2 dengan nombor 3.2 ni merupakan assign statement. Jadi assign statement ni kita akan gunakan simbol proses. Assign statement ni kita akan gunakan simbol proses. Jadi kita ambil simbol proses dalam kita punya draw.io ni. Okey, dan kita terus masukkan, setkan pembilang. Setkan pembilang kepada 0. Okey. Dan kita letak dia ke bawah. Sorry. Terdelete pula. Okey. Dan kita boleh sambung. Okey. Langkah ketiga kita akan buat while pembilang kurang daripada 10. Jadi dalam carta alih, yang ni merupakan expression yang akan return nilai boolean, yang ni ada keyword while. Bila awak jumpa keyword sama ada if, elif, while atau for, kita ada if ataupun elif, ni jika, jika sebaliknya dan sebagainya. Lepas tu kita ada keyword for, keyword while. Jadi kalau awak jumpa yang ni, awak jumpa keempat-empat keyword ni, selepas keyword tu ada syarat, ada syarat ataupun expression. Jadi dalam carta alih, kita akan ambil expression dia, kita akan letak dia dalam simbol diamond. Kita ambil simbol diamond dan kita akan masukkan expression tu dalam simbol diamond. Lepas tu kita letak tanda soal. Sama ada awak jumpa if atau elif ataupun for ataupun while. Perhatikan kat situ. Jadi kita tengok dekat nombor 3 ni, expression dia adalah pembilang kurang daripada 10. So kita ambil pembilang kurang daripada 10, kita letak tanda soal, kita masukkan dia dalam diamond. Okey, tu cara kita nak lukis carta alih. Jadi kita pergi dekat sini, diamond. Okey, ada pelajar dia buat macam ni. Dia buat while pembilang kurang daripada 10. Ada pelajar dia buat macam ni. Dan tak perlu sebenarnya. Keyword while tu tak perlu letak dalam carta alih. Jadi kita hanya buat, kita hanya buat adakah pembilang kurang daripada 10. Buat macam tu sahaja. Tak perlu kita masukkan keyword while. Okey. Dan awak boleh buat macam ni. Daripada atas ni, anak panah terus turun ke bawah. Boleh buat macam ni. Tapi cikgu lebih suka pakai connector kalau guna while. Okey. Sebab apa cikgu suka guna connector? Sebab bila dia true, dia akan buat something. Lepas dia buat something, dia akan naik atas balik. Dan cikgu suka sambung terus kepada connector. Jadi awak boleh terus sambung kepada anak panah kepada anak panah, ataupun awak boleh buat macam cikgu, terus sambung kepada connector. Jadi kalau ada buat for loop ataupun while loop,
kalau nak cantik carta alih kita, sebelum dia punya expression tu, terus kita gunakan connector. Jadi kita punya carta alih dia lebih kemas. Jadi dekat situ, bila dia naik atas mula, dia akan terus pergi kepada connector. Okey, bila dia naik atas balik, dia akan terus pergi kepada connector. Sekejap cikgu kurang nampak. Besarkan sikit. Okey. Sekejap. Okey, dan daripada connector dia akan pergi kepada decision. Okey. Cikgu lebih suka buat macam ni. Jadi bila dia naik atas mula, dia akan sambung terus kepada connector. Okey, jadi adakah pembilang kurang daripada 10? Lepas tu kita buat paparkan pembilang contohnya. So untuk output kita gunakan simbol input output. Jadi kita buat paparkan pembilang. Okey. Yang ni dia akan sambung terus ke bawah. Okey, dan kita terus label. Okey, terus label dia true. Dia true atau false. Terus masukkan label kat situ. Okey. Dan selepas dia paparkan pembilang, dia akan buat apa? Dia buat 31, kemudian dia akan buat 32. Dia akan buat kira pembilang set kepada pembilang tambah 1. Okey, dia akan buat 32. So, yang 32 ni merupakan assign statement. Assign statement kita akan gunakan simbol proses. Kita akan gunakan simbol proses. Jadi dekat simbol proses, dekat sini kita buat kira pembilang set kepada pembilang tambah 1. Okey. Yang ni akan pergi ke bawah. Okey, selepas tu dia pergi ke mana? Selepas dia buat 3132. Selepas dia buat 3132, dia akan naik atas mula. Dia akan pergi ke nombor 3. Yang ni dia buat 31, dia buat 32, dia akan patah balik naik atas dekat nombor 3. Sebab tu cikgu suka buat connector. Jadi daripada sini dia akan naik atas mula, pergi kepada connector. Cikgu suka buat connector sebab itulah. Jadi kita teruskan kat sini. Okey, dia akan naik atas mula. Yang tu bila dia dapat true. Bila dia dapat true, dia akan buat, lepas dia buat, dia naik atas balik dekat nombor 3. Yang ni merupakan 31. Yang ni merupakan 32. Dan yang ni merupakan nombor 3. So, dia buat 31, dia buat 32, dia akan naik atas mula, dia akan pergi ke nombor 3. Jadi benda ni lah yang kita namakan sebagai loop. Benda ni lah yang kita namakan sebagai loop ataupun gegelung. Okey, dan kemudian dia akan pergi ke mana? Bila false. Bila false, dia akan tamat while, lepas tu dia akan tamat program. Bila false, dia akan tamat while, dia akan tamat program. Jadi, kita buat satu lagi. Kita akan buat tamat program. Okey. Bila false, dia akan terus
Dia akan terus tamat program. Jadi kita label dia kepada false. Okey, dah siap kita punya carta Ali. Okey, jadi bila false, dia akan tamat while. Tamat while ni maknanya dia keluar daripada loop. Yang ni tamat while ni maksudnya keluar dari loop. Okey, tu maksud tamat while. Dia keluar dari loop, lepas tu dia akan, yang ni maksud tamat ni merupakan tamat program. Dia akan tamat program. Yang ni mula program. Nombor 1 ni adalah mula program. Okey, mula program ada tamat program. Tamat while ni maknanya dia keluar daripada loop. Okey, jadi bila false dia akan keluar daripada loop. Dia keluar pada loop dan dia akan tamat program. Jadi ini merupakan carta alih untuk while loop yang kita buat tadi. Jadi cikgu akan save benda ni. Okey, cikgu akan save. File save as. Kita namakan sebagai while loop. Okey, kemudian cikgu nak export PNG. Export PNG supaya kita boleh dapat dalam bentuk gambar. Export, yang ni kita draw IO ni kita buang. Kita tinggalkan PNG saja dan kita pilih device. Kemudian awak kena pergi kepada folder download. Bila kita save saja, sebenarnya dia akan pergi kepada folder download. Jadi pergi dekat folder download dan awak boleh tarik dia masuk dalam awak punya folder. Okey, masuk dalam dia punya folder. Yang ni saya letak tarikh senang. Tarikh dia hari ni 22/8/27. Okey. Yang ni ubah jadi 22/8/27. Okey. Kemudian kita masukkan dalam kita punya Word. Jadi kita save dulu Word ni. Save as. Nanti cikgu akan share dengan awak. 22/8/27 while loop. Okey. Yang ni dia punya pseudocode dan bawah ni kita buat carta alih. Okey. Okey, kita buat carta alih. Okey, jadi kita insert picture from this device. Okey, kita ambil dekat dalam folder kita yang hari ni punya while loop. Okey, jadi ni merupakan kita punya carta alih. Okey, dan sekarang cikgu nak tunjukkan coding. Macam mana kita nak buat coding dalam Python. Okey, untuk coding dia lebih mudah sebenarnya, dia straightforward juga. Dia straightforward. Jadi kita buka. Okey, untuk coding sama-sama kita buat sama-sama. Mula-mula awak pergi start menu, awak type IDLE. Okey, awak type IDLE dan awak akan buka Python IDLE. Yang pertama. Okey, yang kedua awak kena buat file new file. Okey, kita akan buka code editor. Jadi kita ada dua. Sebelah kiri saya shell, sebelah kanan saya adalah code editor. Jadi kita buka code editor dan cuba tengok kita punya ni mudah.
kita tengok kita punya pseudocode. Okey, nombor 1 mula, nombor 2 setkan pembilang kepada 0. Jadi macam mana kita nak setkan pembilang kepada 0 dalam coding? Jadi dalam coding senang saja kita buat macam ni. Setkan pembilang kepada 0. Okey, yang ni untuk langkah yang kedua. Okey, langkah yang ketiga kita buat apa? Langkah yang ketiga, while pembilang kurang daripada 10. Jadi dalam Python macam nak buat? Okey, dalam Python, keyword gunakan huruf kecil dalam Python. Kalau awak buat macam ni, dia akan jadi error. Kena ingat pseudocode kita lain lah. Pseudocode kita buat huruf besar semua. Tapi dalam Python, keyword untuk while kena gunakan huruf kecil. Kalau nak tahu betul ke tak, kalau awak tengok sini while ni dia jadi warna merah. Kalau saya buat huruf besar, okey, keyword dia tak jadi warna merah. Maknanya saya gunakan keyword yang salah. Jadi keyword yang betul dia akan jadi warna merah macam ni. While pembilang kurang daripada 10. Dan selepas kita letak expression, kita mesti letak nokta bertindih. Yang ni dalam Python Selepas kita letak expression, yang ni kita panggil sebagai keyword. Yang ni kita panggil sebagai expression. Selepas expression, mesti letak nokta bertindih. Okey. Dan selepas awak letak nokta bertindih, awak tekan enter, awak akan dapati automatik dia akan indent ke sebelah kanan. Automatik dia akan indent ke sebelah kanan. Jadi kita akan paparkan pembilang. Untuk paparkan output dalam Python, kita kena guna keyword print. Kita kena guna keyword, kena guna function, keyword Pak. Kita kena guna function print untuk paparkan output dalam Python. Dan kalau awak tengok, kalau saya gunakan Python IDLE, bila function, dia akan jadi warna ungu. Bila function, dia akan jadi warna ungu. Jadi saya print pembilang. Okey, selepas saya print pembilang, saya akan buat apa? Saya buat 3.2. 3.2 dia akan buat kira pembilang set kepada pembilang tambah 1. Jadi kita buat pembilang segment set kepada pembilang tambah 1. Okey, 3.2 dia akan tamat while, lepas tu dia akan tamat program. Jadi ini sahaja coding dia. Ini sahaja coding dia. Jadi nampak mudah saja. Jadi kita save. Kita save as tarikh hari ini 22/8/27. Kita buat while loop. Okey, kita buat while loop dan kita run. Tengok apakah output yang kita dapat. Kita buat run module. Jadi output yang kita dapat, kita akan dapat paparkan nombor 0, 1, 2, 3 sampailah nombor 9. Sama seperti semakan meja yang kita buat tadi. Tadi kita buat semakan meja pun kita dapat output 0 sampai 9. Okey, jadi yang ni dia punya coding. Jadi kita buat, cikgu boleh ni lah. Cikgu boleh screenshot masuk dalam ni. Tak apa, cikgu. Function alternate control, alternate print screen. Function print screen. Sekejap pen. Oh, kenapa nak pakai pen? Kita ada snipping tool. Sekejap cikgu lupa. Kita pakai snipping tool senang, kita kerat. Okey, new. Kita kerat daripada sini sampai sini. Okey. Copy. Okey, dan yang ni merupakan dia punya coding. Sekejap. Yang ni
coding ataupun Python. Okey. Yang ni kita buat untuk while loop. Untuk while loop kita buat yang ni. Jadi kenapa besar sangat? Kita buat 50% sudah. Okey dah. Yang ni kita masukkan page yang baru. Okey, jadi tentang while loop. Jadi macam mana pula for loop? For loop dia sedikit berbeza dan semakan meja pun dia sedikit berbeza. Okey, sebab dalam for loop kita tak gunakan pembilang. Kita akan gunakan iterator. Jadi cikgu tunjukkan yang ni untuk while loop. Sekejap. Yang ni kita buat untuk while loop. Okey, cikgu save yang lain. Cikgu buat new lah, file new. Okey, untuk for loop kita akan buat mula. Lepas tu dia ada tamat. Okey, untuk for loop kita buat macam ni. Kita buat for. Lepas tu kita letak expression selepas for. Contohnya cikgu buat for pembilang in range 10. Okey, cikgu buat pembilang in range 10. Lepas tu cikgu akan paparkan pembilang. Okey. Dan yang ni kita akan indent ke sebelah kanan. Okey. Jadi yang ni okey, yang ni merupakan pseudocode untuk for loop. Pseudocode for loop. Okey, yang tadi yang ni kita panggil pseudocode untuk while loop. Jadi nampak beza for loop dengan while loop. Lepas tu kat sini lupa. Kita kena tamat for. Dekat sebelah kiri kita buat tamat for. Okey, jadi kalau awak tengok for loop dia punya pseudocode-nya lebih kurang macam ni. Dia lebih ringkas. Bukan paparkan pembilang. Sorry. Dalam for loop dia tak gunakan pembilang. Dan kita akan gunakan iterator dalam for loop. Dalam for loop kita akan gunakan iterator. Jadi sini kita buat paparkan iterator. Iterator dalam bahasa Melayu kita panggil dia sebagai perentas. Bahasa Melayu iterator adalah perentas. Jadi kita boleh buat macam ni. For perentas in range 10 dan kita akan paparkan perentas. Okey, berbeza dengan while loop. While loop kita gunakan pembilang. While loop kita gunakan pembilang, tapi dalam for loop kita gunakan perentas. Okey, jadi cikgu save dulu yang ni. Dua 827 for loop. For loop. Okey, jadi macam mana kita nak buat pseudocode semakan meja? Kita nak tahu apa yang berlaku. Apa yang berlaku dalam for loop ini. Okey, jadi apa yang kita nak tahu apa yang berlaku, kita buat semakan meja. Okey. Untuk semakan meja, kita buat macam biasa. Kita pergi dekat langkah pertama, mula. Okey. Langkah yang kedua, for perentas in range 10. Jadi mula-mula sekali, apa yang kita buat, kita kena tahu apakah nilai range 10. Okey. Range 10 dia akan hasilkan apa? Jadi range 10 dia akan hasilkan satu orang kata apa? Sequence of number. Okey, dalam Python range ini
akan hasilkan ataupun akan generate sequence of number, ataupun dia akan hasilkan satu jujukan nombor. Jadi bila kita buat semakan meja, kita buat table, kita buat kolom yang pertama, insert table. Okey, kolom yang pertama kita buat range 10. Okey. Okey, dan range 10 dia akan hasilkan satu jujukan nombor. Apakah nombor yang dia akan generate? Nombor yang dia akan generate ialah nombor yang bermula dengan kosong. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sampai 9. Sebab apa sampai 9? Sebab kita buat range 10. Jadi bila range 10, 10 ni merupakan stop value. Okey. 10 ni merupakan stop value. Jadi dalam range, kita boleh letak paling banyak 3 argumen. Kalau kita letak 3 argumen, argumen pertama akan jadi start value, argumen yang kedua akan jadi stop value, dan argumen yang ketiga akan jadi step value. Start, stop, step value. Tapi oleh kerana kita letak satu argumen, dia akan jadi stop value. Dan dalam kes ni, dia akan berhenti before 10. Jadi before 10 adalah 9. Jadi bila kita buat range 10, dia akan generate nombor 0, 1, 2, 3 sampai 9 sebenarnya. Okey. Jadi lepas tu kita akan buat perentas in range 10. Jadi bila kita buat for loop, apa yang berlaku sebenarnya? Apa yang berlaku? Mula-mula perentas dia akan point kepada item yang pertama dalam range. Okey, dalam kita punya list of number ataupun dalam list kita. Okey. Jadi dalam list kita ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi bila kali pertama dia execute kita punya for loop, perentas akan point kepada item yang pertama. Dalam kes ni item yang pertama adalah item kosong. Item yang pertama adalah item kosong. Jadi apa yang berlaku sebenarnya, dia akan point kepada item kosong, iaitu item yang pertama yang ada dalam list. Okey, perentas akan point kepada item yang pertama. Okey, selepas tu dia akan buat apa? Dia akan buat 2.1. 2.1 dia akan paparkan perentas. So dekat sini kita akan buat output. Okey, dia akan paparkan output. Outputnya adalah kosong. Dia akan paparkan kosong. Okey, selepas dia paparkan kosong, dia akan naik dekat atas balik. Dia naik atas balik, dia akan pergi kepada next perentas. Okey, jadi perentas mula-mula dia akan point kepada item kosong. Selepas dia point pada item kosong, okey, bila dia pergi kepada next perentas, dia pergi kepada next perentas. Bila dia pergi kepada next perentas, perentas akan point kepada item yang kedua. Dia akan point kepada item yang kedua, iaitu item 1. Okey, jadi perentas dia akan point kepada item 1. Berbeza dengan pembilang dia akan tambah 1 tambah 1. Dia akan tambah nilai dekat dalam dia punya counter. Tapi perentas dia tak tambah nilai. Apa yang perentas buat, dia akan point kepada item satu demi satu, yang item yang ada dalam list satu persatu. Itu apa yang berlaku. Selepas dia point kepada item 1, okey, kemudian dia akan buat 2.1. Dia akan paparkan perentas, so dia akan paparkan 1, lepas tu dia akan naik atas balik. Dia naik atas mula, dia akan pergi kepada next perentas. Dia pergi kepada next perentas, perentas akan point kepada item seterusnya. Item seterusnya ialah 2. Okey, item seterusnya ialah 2, lepas tu dia akan pergi 2.1, dia akan paparkan perentas, dia akan paparkan 2.
Lepas tu dia akan pergi pada next perentas. Next perentas adalah 3. Kemudian dia akan paparkan 3. Kemudian dia akan pergi pada next perentas 4. Dia akan paparkan 4. Kemudian next perentas 5. Dia akan paparkan 5. Next perentas 6. Dia akan paparkan 6. Kemudian next perentas 7. Dia akan paparkan 7. Okey, kemudian next perentas 8. Okey, dia akan paparkan 8. Kemudian next perentas. Okey, next perentas dia akan pergi kepada item yang terakhir. Item yang terakhir adalah 9. Kemudian dia akan paparkan 9. Lepas tu dia akan pergi kepada next perentas. Bila dia nak cuba pergi pada next perentas, cuba awak tengok. Okey, item yang terakhir ialah item 9. Jadi bila dia cuba pergi kepada next perentas, dia tak dapat. Dia akan dapati bahawa 9 merupakan item yang terakhir. Oleh kerana 9 merupakan item yang terakhir, dia terus keluar daripada loop. Dia terus keluar daripada loop dan dia akan tamat for. Dia akan tamat for. Yang ini sebenarnya apa yang berlaku kepada for loop. Okey, jadi item terakhir. Okey, nilai terakhir perentas yang dia akan pegang adalah nilai 9. Berbanding dengan pembilang, kalau awak tengok pembilang, nilai terakhir yang pembilang pegang adalah 10. Yang ni last value yang dipegang oleh pembilang. Okey, sebab pembilang dia akan tambah 1, tambah 1, tambah 1. Kemudian dia akan check sampailah dia dapat false. Sampailah dia dapat false. Tapi kalau for loop, dia beza. For loop dia akan check satu item. 1, 1, 1, 1 sampailah item yang terakhir. Bila dah sampai item yang terakhir, dia akan hentikan loop. Okey. Maknanya nilai perentas ni dia tak ada 10 macam pembilang. Pembilang dia akan tambah 1 sebab tu dia jadi 10. Tapi perentas tak. Perentas ni bila dia dah sampai kepada item yang hujung, dia akan berhenti. Dia akan berhenti. Lepas tu dia akan keluar daripada loop. Itu sebenarnya apa yang berlaku dalam for loop. Sebab for loop kita tak gunakan pembilang, kita gunakan perentas. Jadi macam mana dia punya sudut carta alih? Okey, carta alih dia pun mudah sahaja. Okey, jap Okey, jadi untuk lukis carta alih, kita boleh gunakan draw.io. Jadi kita buat file new. Okey, kat sini kita panggil file name dia for loop. Okey, kita create. Jadi kita buat mula. Okey, kemudian selepas mula kita akan pergi kepada mana tadi? Yang ni while loop. Kita akan pergi kepada for perentas in range 10. Jadi yang ni merupakan dia punya expression. Jadi dalam carta alih kita akan ambil dia punya expression. Kita akan ambil dia punya expression. Perentas in range 10. Jadi kita buat dekat sini. Okey. Kita buat perentas. Okey, in range ni kita ini merupakan keyword. Ini merupakan keyword. Jadi awak boleh buat huruf besar. Okey. Yang ni ini merupakan keyword. In for perentas in range 10. Jadi kita buat kat sini perentas in. Range ni merupakan function. Okey, range merupakan function yang akan generate sequence of number. Jadi kita buat perentas in range 10. Okey, kemudian yang ni akan pergi ke okey. Macam while loop,
selepas dia dapat true, dia akan naik atas mula. Okey, dia akan naik atas balik. Jadi seelok-eloknya kita buat connector macam while loop juga tadi. Kita letak connector supaya nanti bila dia naik atas mula, dia akan pergi kepada connector. Okey, yang ni. Okey, yang ni akan pergi ke bawah. Okey. Dan bila dia true, dia akan buat apa? Dia akan paparkan perentas. So, kita akan buat output. Dia akan paparkan perentas. Okey. Dan selepas dia paparkan perentas, dia akan pergi kepada next perentas. Dia akan naik atas semula. So, yang ni akan pergi naik atas semula. Jadi, kita terus sambung dia kepada connector. Okey, dan jangan lupa label. Label true. Okey, dah selesai. Dan bila dia false, dia buat apa? Dia akan keluar daripada loop. So dia akan tamat loop, dia akan tamat for. Bila dia tamat for, dia akan keluar daripada loop. Okey, dia keluar pada loop dan dia akan tamat program. Dan jangan lupa untuk label. Okey, kita label dia sebagai false. Okey, jadi ini sahaja carta alih untuk for loop. Jadi apa yang berlaku, cikgu ulang semula, dia akan mula, kemudian dia akan check, dia akan check adakah perentas berada dalam range, adakah perentas berada dalam range. Kalau true, dia akan paparkan perentas. Lepas tu, selepas dia paparkan perentas, dia akan pergi balik atas. Bila dia pergi balik atas, dia akan check, dia akan pergi kepada next perentas. Bila dia masuk sahaja dalam ni, dia akan pergi kepada next perentas ataupun perentas yang seterusnya. Dan bila dia sampai kepada perentas yang terakhir, bila dia sampai kepada item yang terakhir, bila perentas point kepada item yang terakhir, dia akan hentikan loop. Dia akan hentikan loop bila dia sudah point kepada item yang terakhir. Okey, jadi ini carta alih untuk for loop. Jadi cikgu akan save. Save dulu. For loop draw.io. Tarikh hari ni 22/8/27. Okey. Dan cikgu akan export saja. Export as PNG. Okey, 22/8/27. For loop. Okey, kemudian cikgu akan tengok dekat folder download. Dia akan save dalam folder download. Okey, yang ni kita alihkan dalam folder kita. Okey, dan kemudian cikgu nak masukkan dalam Word. Jadi kita insert picture from this device. Tengok for loop. Okey, dah dapat. Okey, jadi ini merupakan carta alih untuk for loop. Dalam jadi kesimpulannya, apa beza antara for dengan while? Bezanya, while loop ni dia gunakan pembilang ataupun counter atau pembilang, dan for loop ni dia gunakan perentas ataupun dia gunakan iterator. Jadi awak dah faham benda ni. Jadi sekarang ni macam mana dia punya coding? Coding dia macam mana? Okey. Tadi kita buat coding untuk while loop kan? Okey, sekarang kita cuba buat coding untuk for loop. Jadi untuk for loop, okey, kalau while loop,
dia akan set pembilang kepada 0 dulu. Baru dia akan tambah pembilang, tambah 1, tambah 1, tambah 1 setiap kali dia masuk dalam loop. Tapi untuk for loop, dia tak gunakan pembilang. Okey, cikgu buat file, new file. Jadi cikgu akan buat dalam ni, dia akan buat for I in range. Jadi I dengan for ni merupakan keyword. Jadi dalam Python, keyword kita gunakan huruf kecil. Dua-dua ni kita namakan sebagai keyword. Okey, for ni merupakan keyword untuk kita buat loop. In ni merupakan keyword untuk membership. Di mana bila kita guna in, dia akan return nilai boolean sama ada nilai true atau nilai false. Okey, dia akan check adakah perentas berada dalam range. Okey, jadi cikgu ubah I ni cikgu ubah kepada perentas. Tadi cikgu guna perentas. For perentas in range 10. Okey, yang tu cara dia. Lepas tu kita akan print perentas. Yang tu sahaja dalam for loop. Jadi dalam for loop coding dia agak simple berbanding dengan while loop. Jadi kalau while loop awak kena buat coding macam ni sebab awak guna pembilang. Okey, tapi dalam for loop awak gunakan perentas. Jadi untuk for loop dalam Python dia lebih ringkas. Jadi bila kita save, contohnya kita save 22.8.27, kita namakan sebagai for loop. Okey, dan cuba run. Kita akan dapat output yang sama. Output yang kita dapat dekat sini dengan kat sini, kita akan dapat output yang sama. Jadi bila kita run module, nampak yang atas ni merupakan output untuk for loop. Yang bawah ni output untuk while loop. Okey? Sorry. Atas ni yang tadi while. Atas ni yang kita gunakan while loop, yang bawah ni kita gunakan for loop. Kita dapat output yang sama. Cumanya dalam for loop ni dia lebih ringkas sebab kita gunakan iterator. Okey, jadi cikgu akan kerat benda ni gunakan snipping tool. Jadi mana snipping tool tadi? Untuk awak tengok coding dia. Jadi kita buat new. Tak nampak. Okey, edit copy. Kita masuk dalam for loop ni tadi, kita akan paste. Ini kecilkan, besar sangat ni. Size kita kecilkan 50%. Okey, dan awak tengok dia punya carta alih pun lebih ringkas berbanding dengan while loop. Yang mana while loop ni carta alih dia lebih kompleks. Okey. Boleh faham beza antara for loop dengan while loop? Ada apa-apa soalan tak setakat ni? Okey. Katakanlah kita nak paparkan nilai akhir. Contohnya pembilang tadi kan. Tadi cikgu cakap nilai akhir bagi pembilang adalah 10. So kita cuba paparkan nilai akhir bagi pembilang kat sini. Okey. Kita print nilai akhir pembilang adalah, kita set pembilang. Okey. Kemudian yang ni kita paparkan nilai akhir bagi perentas pula. Okey, nak tunjukkan kepada awak nilai akhir diorang. Nilai akhir bagi perentas set kepada perentas. Okey, jadi kita save yang ni. Yang ni pun kita save. Okey, kita run dulu yang while loop. Bila while loop kita run, dia akan paparkan 0 hingga 9. Dan nilai akhir bagi pembilang adalah 10. Okey, bila mana nilai pembilang 10,
dia akan keluar daripada loop. Bila mana nilai akhir dia 10, dia akan keluar daripada loop. Sekejap, cikgu run sekali lagi bagi awak nampak. Jadi, run module. Okey, nampak nilai akhir bagi pembilang adalah 10. Yang mana bila nilai dia 10, dia akan dapat nilai false. Dia dapat false, dia keluar daripada loop. Okey, berbeza dengan for loop nilai terakhir bagi perentas adalah 9. Cuba awak tengok bila saya run. Nampak jadi untuk for loop, nilai akhir bagi for loop adalah 9. Kerana apa? Kerana 9 merupakan item yang terakhir dalam list. 9 merupakan item yang terakhir dalam iterable sebenarnya. Istilah yang tepat adalah iterable. Iterable ni ialah sesuatu yang boleh kita iterate. Yang dalam Python kita panggil iterable. Jadi nilai yang terakhir dalam iterable dalam case kita adalah list ataupun sequence of number tadi, nilai terakhirnya adalah 9. Bila dia dapat nilai 9, lepas tu dia keluar daripada loop. Dia tak boleh pergi kepada next iterator. Okey, dia pergi next iterator sampailah item yang terakhir. Bila dah sampai item yang terakhir, dia keluar daripada loop. Jadi nilai terakhir bagi perentas akan jadi 9. Berbeza dengan pembilang. Pembilang nilai terakhirnya adalah 10. Yang mana dia akan keluar daripada loop bila mana nilai pembilang dia sama dengan 10. Okey. Jadi awak nampak yang ni coding. Coding ni cikgu tunjuk apa yang membezakan antara pembilang dengan perentas. Pembilang dia akan jadi counter. Counter dia akan tambah 1, tambah 1, tambah 1, tambah 1. Tu counter. Okey. Maknanya dia punya pembilang dia sama ada tambah 1 ataupun tolak 1 lah. Bergantung kepada apa yang kita nak buat. Tapi kalau perentas, dia akan travel. Kita panggil sebagai iterator. Iterator dia akan travel, dia akan merentasi. Dia akan merentasi setiap item yang ada dalam kita punya iterable ataupun dalam kita punya list. Dia akan merentasi setiap item yang ada dalam list. Jadi kalau kita tengok saya makan meja dia, untuk awak lebih faham, kita ulang balik tengok saya makan meja. Yang ni, okey. Jadi untuk while loop, cuba awak tengok untuk while loop, kalau kita buat saya makan meja, pembilang dia kita tambah 1, tambah 1, tambah 1, tambah 1. Tambah 1, tambah 1 sampailah dia dapat 10. Nilai akhir dia adalah 10. Dan bila nilai akhir dia 10, dia akan check dekat syarat. Bila dia check dapat nilai false, baru dia keluar daripada loop. Jadi semasa dia keluar daripada loop, nilai akhir bagi pembilang adalah 10. Sebab yang ni. Sebab dia buat pembilang set kepada pembilang tambah 1. Okey, yang tu untuk while loop. Berbeza dengan for loop, okey, cuba awak tengok for loop punya. Okey, for loop punya macam ni, dia punya saya makan meja. Jadi dia akan buat range 10. Okey, range 10. Lepas tu cikgu lupa. Lepas tu dia akan buat perentas in range 10. So perentas yang ni, perentas adalah kosong. Lepas tu dia akan tambah satu lagi, cikgu lupa. Perentas, dia akan check perentas in range 10. Okey. Yang ni kita buat tanda soal. Okey, yang ni dia akan check adakah kosong in, adakah kosong berada dalam range 10. Range 10 ni maknanya dia akan check adakah kosong ada dalam sequence of number ni. Jadi sini dia akan dapat nilai true. Bila dia dapat nilai true, dia akan paparkan perentas. Okey, sama juga dengan yang bawah, dia akan check. Bila perentas nilainya 1, dia akan check adakah 1 dalam list number tadi. Dia akan dapat true. Okey, begitu juga bila dia dapat nilai 2, so dia akan check adakah 2 berada dalam list. Kemudian dia akan check adakah 3 berada dalam list. Yang ini dia akan check adakah 4 berada dalam list.
Yang tu cikgu terlupa satu step. Jadi selepas dia set perentas, lepas tu dia akan check adakah perentas dalam range. Okey, yang ni cikgu tambah balik. Cikgu terlupa benda ni. Okey. Dan yang ni nombor 6. Yang ni 7. Yang ni bawah ni 8. Dan satu lagi bawah ni 9. Okey, dia akan dapat true. Bila dia dapat true, dia akan masuk dalam dia akan paparkan perentas, dia akan paparkan 9. Lepas tu bila dia naik atas balik, dia akan pergi kepada next iterator. Bila dia nak cuba pergi pada next iterator, tak dapat. Kenapa tak dapat? Sebab 9 ni merupakan item yang terakhir. Lepas tu bila dia tak dapat pergi kepada next iterator, dia akan keluar daripada loop. Dia keluar pada loop, dia akan tamat for, dia akan tamat program. Okey, itu apa yang berlaku dalam for loop. Okey, jadi cikgu betulkan sikit yang ni. Okey, dah cantik. Okey, dia jadi macam tu. Okey, yang ni apa yang berlaku dalam for loop. Apa yang berlaku dalam for loop. Jadi, modular range ni sebenarnya ialah function. Cikgu ulang balik. Range ni merupakan function yang akan generate sequence of number. Yang ni, range ni merupakan function yang fungsi dia adalah untuk generate sequence of number. Fungsi dia adalah untuk generate sequence of number. Yang mana range 10 ni dia akan generate 0, 1, 2, 3 sampailah 9. Okey, kemudian kali pertama dia masuk loop. Kali pertama dia masuk loop, dia akan set perentas kepada item yang pertama. Item yang pertama ialah 0. So perentas dia akan set kepada 0. Lepas tu dia akan paparkan perentas, dia akan paparkan. Lepas tu dia akan naik atas balik. Dia naik atas balik, dia akan pergi kepada next iterator. Dia pergi kepada next iterator, perentas tu dia akan point kepada item yang seterusnya. Item seterusnya ialah 1. Okey. Selepas tu dia akan paparkan perentas. Dia akan paparkan 1. Lepas tu dia akan naik atas mula. Dia naik atas mula, dia akan pergi kepada next perentas. Bila dia pergi kepada next perentas, perentas akan point kepada item yang seterusnya. Dia point kepada item yang seterusnya, dia akan point kepada 2. Lepas tu dia akan check adakah 2 in, okey, adakah 2 berada dalam iterable tadi. Dalam kes ni dia akan dapat true. Dia akan dapat true, lepas tu dia akan paparkan 2, lepas tu dia naik atas balik. Dan seterusnya sampailah perentas tu point kepada item yang terakhir. Dia point pada item terakhir, dia akan check adakah 9 in range 10. Okey, adakah 9 in range 10? Bila true, dia akan paparkan 9. Selepas dia paparkan 9, dia akan naik atas balik, dia akan pergi kepada next perentas. Bila dia nak pergi pada next perentas dekat sini, tak dapat. Sebab apa tak dapat? Sebab 9 ini merupakan item yang terakhir. Oleh kerana 9 merupakan item yang terakhir, dia akan hentikan loop. Dia akan hentikan loop, dia keluar daripada for loop tadi. Okey, itu sahaja. Okey, ada apa-apa soalan nak tanya? Sekejap, cikgu nak tengok sekarang lah buat apa ni. Okey, sekarang pukul 9.55, kita masih ada 5 minit lagi. Pelajar ada nak tanya apa-apa sebelum kita habis kelas? Okey, kalau tak ada apa-apa soalan, kita akan hentikan kelas kita dekat sini. InsyaAllah pada minggu hadapan, kita akan sambung balik tentang for loop dengan while loop. Supaya awak nampak, lebih nampak beza antara for loop dengan while loop.
Okey, terima kasih semua. Kita akan jumpa lagi pada masa akan datang. Okey, jumpa lagi.